Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Berjumpa lagi pelajaran Tasawuf Islam tajuk baru, unit 2, konsep dan falsafah ibadat. Pelajar-pelajar semua ingat tak lagi pengertian ibadat? Ibadat puzzlekan abdi, pengabdian kepada Allah melalui perkataan, perbuatan, pengakuan hati hanya kepada Allah sahaja. Baiklah. Hari ini kita nak masuk unit 2, konsep dan falsafah ibadat. Okey, nota yang pertama iaitu ciri-ciri kesempurnaan ibadat. Kata kunci kesempurnaan. Okey, saya dah kasih formula saya iaitu bersim. Ingat tak lagi bersim saya? Jadi bersim ini juga digunakan dalam tajuk ini. Okey, jadi kita akan semak satu persatu dahulu. Okey, yang pertama niat, ikhlas. Kata kunci ikhlas kerana Allah, kerana tidak mahu menunjuk-nunjuk. Bukan sebab kerana nak mengurut anak dia, bukan nak saja tunjuk sebagai seorang yang rajin. Okey, I adalah ikhlas, ada I kat sini. Okey, memenuhi tuntutan hukum syarak. Kata kunci syarak, S syarak. Sama ada wajib, sunat, harus, haram, makruh, ikut tuntutan syarak. Okey, seterusnya mengikut peraturan. Mengikut peraturan dalam ibadat. Kata kunci mengikut peraturan. M mengikut peraturan. Okey, seterusnya ihsan semasa melakukan ibadat. Saya dah pernah bincang pada kamu apakah maksud ihsan. Ihsan ni perbuatan yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Tekun. Walaupun seolah-olah Allah melihat kita. Bukan untuk dapatkan harapkan pujian ataupun sanjungan. Seterusnya bersungguh-sungguh sama dengan perkataan rajin dalam melakukan ibadat. Bukan sambil lewa, disuruh dan sebagainya. Okey, kita lihat kat sini. Ulang balik. Apakah dia ciri-ciri kesempurnaan ibadat? Bersim. B, berdisiplin. Walaupun B tak ada kat sini, kita dah gunakan formula ni. Berdisiplin ni kamu boleh masukkan huraiannya seperti berdisiplin dengan melaksanakan solat di awal waktu. Berdisiplin dengan melaksanakan solat dengan secara khusyuk. Berdisiplin dengan melaksanakan ibadat dengan berpakaian bersih. Kemudian I, ihsan, R rajin ataupun bersungguh-sungguh, S syarak, I ikhlas, M mematuhi peraturan. Jadi saya dah ringkaskan dalam kertas A4 saya. Okey, saya ulang kaji kat sini. Bila jumpa soalan tajuk lain, apakah dia etika muamalah? Bersim. Apakah etika mencari harta? Bersim. Apakah etika pekerjaan? Bersim. Dan sekarang kita masuk tajuk baru, apakah dia kesempurnaan ibadat? Tajuknya bersim. Ulang lagi sekali. B, berdisiplin. I, ihsan. R, rajin ataupun bersungguh-sungguh. S, syarak, ikut syarak. I, ikhlas. Ikhlas apa? Kerana Allah. M, mematuhi peraturan. Kalau ibadat, tajuk mematuhi peraturan Allah. Kalau tajuk pekerjaan, mematuhi peraturan majikan ataupun syarikat. Jadi bersim ni sangat penting. Siapa lagi masih belum hafal, tolong hafal dan tulis balik ni. Okey, seterusnya kita lihat nombor 2 iaitu tujuan beribadat. Okey, tujuan ibadat ni senanglah. Saya galakkan kamu fikirkan contoh. Ibadat terbagi pada 2, ibadat khusus dan ibadat umum. Jadi tujuan beribadat adalah utamanya untuk menyempurnakan perintah Allah. Menyempurnakan perintah Allah. Ini I. H-nya apa? Seperti melaksanakan solat 5 waktu. Kemudian mendapat pahala. Dan tak boleh tulis. Dan haram tulis dan. Ubah. Mendapat harta serta mendapat keredaan Allah. Mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat agar terlepas daripada sesaan api neraka. Okey. Kemudian kalau fikirkan contoh pun boleh. Katakanlah ibadat bersedekah. Tujuan ibadat mengeratkan silaturahim dengan bersedekah. Boleh. Jadi untuk tujuan ibadat ni kamu boleh fikirkanlah secara umum. Okey, seterusnya. Okey, ni tajuk yang agak penting. Jadi beri perhatian. Allah
Maaf kucing saya ni dah lalu ni dah. Okey. Kita tengok nota yang nombor 3. Kesan ibadat tanpa syariat. Kesan ibadat tanpa syariat. Okey, saya terus kasih formula saya iaitu RI kuasa 2. RI kuasa 2. Okey, semua orang tulis Okey, RI apa? Rosa ibadat. Rosa ibadat. Kesan ibadat ni yang pertama dia akan merosakkan ibadat tersebut. RI. Rosa ibadat. Ibadat yang dilakukan tanpa mengikut peraturan, tanpa ilmu peniruan akan merosakkan ibadat tersebut. Okey, merosakkan ibadat. Akan masuk neraka, akan menerima azab. H yang awak boleh guna idea awak lah. Saya kasih I je. Kemudian I yang kedua merosakkan iman. Jadi macam mana ni kesan ibadat I dia mesti daripada I juga. I daripada mesti I mesti ada I juga. Jadi kesan ibadat ni rosak ibadat dan rosak iman. Okey, boleh? Okey, saya teruskan. Nombor 4. Kesan syariat tanpa ibadat. Buat pula ibadat tapi tanpa dengan adanya tiada kesan syariat. Apakah formulanya? Iaitu RS. RS. Okey, yang pertama, okey saya tak ambil yang ni. Okey, saya ambil yang surat sebelah. Saya nak 2 saja. Yang pertama, merosakkan syariat. Rosak syariat. Yang kedua akan menyebabkan salah faham. S dengan S. Okey, saya ulang balik untuk tajuk ni, saya ringkaskan. Okey, kesan pada ibadat iaitu RI kuasa 2. Rosak ibadat, rosak iman. Kesan pada syariat, rosak syariat menyebabkan salah faham. Okey? Jadi tak perlulah baca banyak-banyak, awak ingat yang ni saja. Okey, ulang balik cara baca macam mana? Kesan ibadat, rosak iman, rosak ibadat. Kesan pada syariatnya, rosak syariat menyebabkan salah faham. RI kuasa 2, RS kuasa 2. Okey, ni ambil dan semua pelajar kena tulis dekat buku masing-masing. Okey. Saya teruskan lagi. Okey, itu saja. Kita kepada soalan pengukuhan. Soalan pertama, jelaskan tujuan ibadat dalam Islam. Okey, bila awak nampak soalan macam ni soalan jenis kebar. Kemahiran berfikir aras rendah. Kenapa berfikir aras rendah? Sebab dia 2 markah saja. Saya letak sini 2 markah. Kalau saya letak sini 4 markah, dia kebar kemahiran berfikir aras tinggi. 4 markah. Okey, tujuan beribadah, okey saya nak I dengan H saja. Jadi tujuan ibadah untuk apa? Ada banyak jawapan yang tadi tu, dapat keredaan Allah, menenangkan hati. Tapi mesti ada I, mesti ada H. Melaksanakan perintah Allah seperti solat 5 waktu. Bincang-bincang macam ni saya pula yang jawab dah ni. Jangan tak buat kerja pula. Okey, nombor 2. Terangkan maksud kesempurnaan ibadat dalam Islam. Okey, kata kuncinya apa? Kesempurnaan. Bila kesempurnaan tak lain dan tak bukan adalah bersim. Jadi kamu pilihlah daripada bersim tu mana yang paling senang nak buat cerita. Nak buat penulisan, nak jawab dia. Kalau kamu rasa ikhlas kerana Allah tu lebih senang nak buat, kamu pilihlah. Ini pun juga saya letakkan 2 markah. 2 markah. Kalau kamu rasa mematuhi peraturan tu mudah, kamu buatlah. Jadi dia nak terangkan maksud kesempurnaan ibadah tu mestilah menyempurnakan bersim. Tapi kamu boleh pilih salah satu daripadanya. Okey? Seterusnya nombor 3. Ibadat yang dilakukan oleh seseorang mestilah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan apa? Daripada bersim tu mana yang betul? Okey, fikir sekejap. Daripada bersim tu mana yang betul? Ya, tak lain dan tak bukan mesti berdasarkan syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bersih ni sangat penting. Okey. Nombor 4, jelaskan kesan pelaksanaan syariat tanpa ibadat. Okey, gariskan. Gariskan syariat tanpa ibadat. Jadi dia tanya adalah S dulu. Dia tanya S syariat. Bila tanya S, jawapannya tetap S. S adalah syariat, S adalah salah, iaitu menyebabkan salah faham. Iaitu R S kuasa 2. Rosak syariat menyebabkan salah faham. Jadi yang ni saya nak 4 markah. Kamu jawab 2I 2H. Okey, boleh semua? Baiklah, ini sahaja untuk pembelajaran tajuk baru ni. Mudah saja, tak sampai 10 minit pembelajaran kita tajuk yang baru. Jadi saya harap kamu dapat buatlah untuk tajuk yang ni. Okey, sampai berjumpa di tajuk yang baru di kelas yang akan datang. Jaga diri baik-baik. Jaga ibadat, banyakkan baca Quran. Mudah-mudahan bulan ibadat ni lebih baik daripada bulan Ramadan ni, lebih baik daripada bulan Ramadan yang sebelumnya, insya-Allah. Okey, jaga diri baik-baik. Okey, bye. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.